OS publication ni, hazard yang boleh kita lihat. This publication can be particular benefit as a concentrate report using relative safety health. Okey, kita akan lihat ada ataupun tidak maklumat-maklumat OS yang kita dah publish, kita dah buku-buku. Okey, maklumat-maklumat yang related, okey, dengan safety and health dalam yang dah buku-buku yang kita dah publish. Okey. Pengendalian hazard juga boleh kita identify melalui contact. Counterpart is another subsidiary of the company, or even the contact in a competitive company should be a good source of information that probably share similar safety problem. Kita cari juga kontak-kontak company-company kita. Kalau saya company apa, contoh saya company perabot, saya kena tahu, saya nak identify apa hazard, bahaya-bahaya, saya kena cari kontak yang sama dengan bisnes saya. Saya tak boleh cari kontak saya company chemical, sedangkan company saya company perabot, tak boleh. So saya akan cari maklumat-maklumat berkenaan dengan kontak-kontak kilang-kilang perabot. So saya tahu apa safety ataupun apa hazard yang sama kilang perabot dia orang dengan kilang perabot saya. Okay, mungkin kebakaran kilang perabot ni disebabkan oleh banyak sodas. Okay, dan mungkin kebanyakan kilang-kilang perabot ni mengalami kemalangan, pekerjanya hilang jari sebab terlibat dengan mesin-mesin pemotong. Okay, that's why itu identification yang kita dapatkan dari segi kontak ataupun maklumat-maklumat secara kontak. Okay. Selain daripada itu, hazard identification ataupun kita nak identify bahaya ataupun sumber ataupun keadaan risiko tu melalui persatuan. Okey, dekat industri perabot kita ada Persatuan Industri Perabot Malaysia kita panggil. Okey, dekat sini biasanya mereka-mereka yang ada dalam ini, biasanya kita akan lihat, kita akan berbincang. Okey, industri diorang ni apa yang biasanya berlaku? Okey, apa yang biasa kemalangan yang berlaku dekat industri ni? So ada berlaku perbincangan. Ask what if. It's important to try to anticipate how human behavior, equipment, system failure could be combined to create a hazard situation. Okay. Dalam situasi macam ni juga, kita harus mengenal pasti. Okay. Kita harus bertanya, adakah penting untuk kita tahu bagaimana manusia, equipment dan juga sistem yang apabila ianya bergabung boleh menyebabkan situasi yang berbahaya. Okay, kenapa jika manusia, equipment dan juga sistem bergabung boleh menyebabkan situasi yang berbahaya? So kita kena fikir, kita kena cari kenapa di tiga kombinasi ini berlaku akan menghasilkan sesuatu sumber ataupun situasi yang berbahaya. Okay? Dan biasanya, that's why kadang-kadang kita akan buat satu kajian. Kebanyakan IPTA, kita akan buat kajian. Antara ketiga-tiga ni, human behavior, equipment dan juga sistem, mana satu yang boleh mendatangkan situasi berbahaya. Okay, kan? That's why ada company-company yang dah buat kajian, dah buat research tentang tiga perkara tersebut. Okay. Awak dah tahu tentang hazard. Apa itu hazard? Hazard adalah situasi ataupun sumber yang boleh mendatangkan kecederaan, yang boleh mendatangkan kemalangan, sama ada kepada manusia ataupun boleh mendatangkan kerosakan kepada tempat kerja ataupun situasi. Itu adalah hazard. Okey, apa itu risk? Risiko? Risiko ni adalah salah satu kombinasi antara likelihood dan juga consequences of a specific hazard even occurring. Okey. Kombinasi risk adalah satu kombinasi kekerapan yang berlaku dan juga tahap kemalangan, tahap kecederaan. Okey, kombinasi kekerapan dan juga tahap kecederaan yang berlaku. Itu kita panggil risk. Sama ada risiko kemalangan tersebut tinggi ataupun rendah. That's why kita panggil risk. Risk ataupun risiko adalah kombinasi likelihood dan juga consequences ataupun kombinasi kekerapan berlaku kemalangan dan juga tahap keterokan kecederaan seseorang pekerja. Okay, itu adalah risk. Okay, risk may be considered as a potential of adverse effect resulting from activity of an event. Okay, risk ni biasanya kita akan lihat sesuatu perkara yang kita nak buat, kita kena tahu risiko dia.
That's why kalau risiko yang tinggi, ianya akan memberi kesan terhadap aktiviti. Okey, contohnya awak nak panjat gunung. Okey, awak nak panjat gunung. So awak dah tahu apa risiko dia. Of course, awak panjat gunung risiko tinggi. So ianya akan mempengaruhi aktiviti untuk climbing. Betul? Awak nak pergi kuliah. Apa risiko dia? Risiko rendah. So dia akan mempengaruhi aktiviti apa yang awak nak. Okey. Okey. Acceptable level of risk. This is generally determined by what is prepared to be lost, balance against possible gain. Okay. Kadang-kadang kita ada sesuatu yang boleh kita nak tahu level risiko tu levelnya tahap mana, supaya kita nak prepare jika berlaku sebarang kemungkinan. Okay, awak nak panjat gunung, awak dah tahu risiko tinggi. So apa barang yang perlu awak ada? Awak kena prepare. Awak perlu safety harness. Okay, awak perlu boot, kasut yang bagus, perlu safety helmet. So kita dah prepare sebab kita tahu risikonya tinggi. Okey, awak nak pergi kuliah, awak tu risiko rendah. So awak akan prepare berdasarkan kepada tahap level ataupun level risiko. Where does the concept of the risk come from? Daripada mana datangnya konsep ni? Konsep risiko. Risk ni adalah satu konsep dalam our society. Okey, risiko ni adalah satu konsep dalam masyarakat kita, dan biasanya ianya akan diberi keutamaan untuk mengelakkan kemalangan yang melibatkan kematian. Okay. It is all in the hand of the good, the faith, our Lord. Man discerning was so okay. Kadang-kala risiko ni setengah-setengah orang dia tak kisah sebab dia beranggapan nyawa ataupun kemalangan yang berlaku sudah ditakdirkan. Itu silap. Okay. Konsep risiko ni kita kena tahu, jika risiko tinggi, kita kena prepare apa yang perlu kita ada. Kita tak boleh berserah takdir kita kepada Tuhan. Okey. Okey. Kajian yang mula-mula sekali